Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada petang yang mulia ni, yang mana pada petang ni insyaAllah kita akan sambung lagi ulang kaji Nahu dan Saraf. Kemudian akan masuk kepada bab lagu lah, supaya kita boleh kuatkan ingatan kita dengan lagu. Sebab apa? Lagu akan memudahkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan pengajian kita pada petang ni, insyaAllah kita akan dahulukan dengan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Okey. Kita akan sambung pada buku Lentera Santri pada bab Nahu, yang mana sebelum ni kita pernah bahas bab isim maksur. Dan pada petang ni insya-Allah kita akan tengok pada isim mankus, yang mana kalau isim maksur, dia adalah isim yang berakhiran alif. Sebelum alif dia ada baris fathah ataupun baris atas. Itu isim maksur. Kalau isim mankus ni apa? Dia isim, kalimat isim, hujung dia ada ya. Sebelum ya tu ada baris bawah. Macam tu. Itu adalah perbezaan antara isim maksur dan isim mankus. Pada kedua-dua isim ni diminta supaya tuan-tuan dan puan-puan semua fokus lah, sebab kedua-dua isim ni yang membuatkan confuse. Waktu kami belajar dulu, antara banyak-banyak isim, antara 9 jenis macam-macam isim ni, 2 ni yang confuse kan. Kadang-kadang terbalik. Kadang-kadang kita cakap yang berakhiran alif jatuh setelah fathah tu isim mankus. Macam tu, tersilap. Tapi sebenarnya isim maksur. 2 ni lah kami agak confuse sikit. Saya ulang lagi. Kalau untuk isim mankus, dia berakhiran ya, sebelum ya ada baris kasrah ataupun baris bawah. Kalau untuk isim maksur, dia berakhiran alif, sebelum alif baris fathah. Okey? Contoh untuk isim maksur adalah al-fata ataupun al-asa. Ni semalam kita dah bahas. Kalau untuk isim mankus pula, ada al-qadi dan al-jari. Contoh dia. Kemudian kita tengok pada soalan yang ke-25. Pertanyaan dia apa? Pertanyaan dia, isim ghair munsharif itu apa? Dan dia minta contoh sekali. Okey, pertama sekali isim ghair munsharif, kaedah dia adalah isim yang tidak menerima tanwin. Okey, sebelum ni mungkin telah diterangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang mana setiap isim, kalau isim tu ada alif lam, mesti tak ada tanwin. Tapi kalau isim tu ada kalau isim tu ada tanwin, dekat awal dia tak boleh ada alif lam. Mereka tak boleh bergabung. Tapi kecuali macam domir huwa, huma tu memang tak payah tanwin, tak payah alif lam lah. Okey, ini yang maknanya isim yang lain, macam sejadah ke, kipas ke kan. Tapi ada sesetengah isim yang mana dia tak ada alif lam pun dekat awal, dekat hujung pun tak ada tanwin. Okey, itulah yang digelar sebagai isim ghair munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Contoh dia apa? Contoh dia faridatu dan masajidu. Okey, kita kalau nak tahu, contohlah kita tengah baca kitab kan, kita pun kosakata mungkin kita masih lemah. Jadi kita tak tahu apa je isim yang tidak menerima tanwin kan. Okey, buat masa sekarang pada level yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan dulu harap bersabarlah. Hanya tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat, untuk isim ghair munsharif ni, dia isim yang tidak bertanwin saja dulu. Okey, sebab apa? Dalam buku table Nahu Al-Fatih tu, bab khusus untuk isim ghair munsharif ni ada pada level yang keempat ataupun level yang kelima. Level yang agak tinggi sikit lah. Dia ada alasan-alasan dia, cara-cara kita nak tahu. Macam kalau isim kita tahulah ada alif lam lah makna benda kan. Isim ghair munsharif pun dia ada tanda-tanda dia. Macam mana kita nak confirmkan yang dia ni isim ghair munsharif ke bukan? Okey. Contoh kita ambil daripada isim ghair munsharif ni ada 2 lah. Ada faridatu dan masajidu. Masajidu tak ada alif lam, tak ada tanwin juga. Okey. Tapi dia isim ghair munsharif, tak boleh letak tanwin, masajidun. Okey. Yang soalan yang ke-26 pula ada asmaul khamsah. Asmaul khamsah ni makna dia apa?
dia adalah isim-isim yang 5 jenis isim. Apa 5 isim tu? 5 isim tu abun, akhun, hamun, fu dan zu. Okey. Ini adalah 5 jenis isim yang digelar sebagai isim asmaul khamsah. Dan dia ada juga terangkan kat sini yang rafa'nya bila dia dalam keadaan rafa' dia menggunakan waw. Bila nasab dia punya tanda dengan alif, dan apabila i'rab dia jar tanda dia menggunakan ya. Okey. Kemudian soalan yang okey, ini macam-macam isim semua dah habis lah. Pertanyaan untuk macam-macam isim semua dah habis. Okey. Soalan kita akan teruskan pada soalan yang ke-27. Ini dia dah start tanyakan kita pasal bab-bab i'rab lah. Bab i'rab macam mana yang saya cakap asal macam mana yang kita pernah bahas dulu, yang mana kalau untuk i'rab ni lah yang apa ni perubahan tu, macam kan kita cakap isim boleh berubah, ada yang pengacau dia. Kalau huruf jar isim selepas dia majrur. Yang majrur tu adalah nama i'rab lah tu, nama i'rab jar. Itulah i'rab. Kalau rafa' ada i'rabnya ada 4, rafa', nasab, jar dan juga jazam. Ni pun kita pernah bahas dulu sebelum ni. Mungkin tuan-tuan dah belajar dah, okay, dengan Ustaz Agung ataupun Ustaz Angga pada bab i'rab. Jadi dekat sini kita hanya ringkaskan saja. Okey, apa pertanyaan dia yang ke-27? Dia tanya kita apa tanda i'rab rafa', nasab dan i'rab jarnya isim mufrad. Okey. Dekat sini isim mufrad apabila dia i'rab dia rafa', tanda rafa' dia tu dengan dhammah. Dhammah tu baris depan, Apabila nasab tanda dia dengan fathah, dan apabila jar tanda dia dengan kasrah baris bawah. Fathah tu baris atas. Okey, contohlah kalau untuk kasrah fi rajulin. Asalnya rajulun, tapi disebabkan masuk huruf jar dia akan jadikan isim selepas dia i'rab jar. Jadilah rajulin. Okey. Rajulin kan baris bawah. Yang ke-28, apa tanda rafa', nasab dan jarnya isim tasniah. Okey. Kalau isim tasniah, sebelum ni kami pernah menjelaskan yang mana isim tasniah ni dia ada 2 tanda, sama ada berakhiran alif nun ataupun ya nun. Kan? Macam yang sebelum ni kami telah bahas yang mana kalau untuk isim tasniah ni dia tak boleh kita letak, kalau nak letak isim tasniah je kita boleh main letak alif nun dekat ujung, tak boleh. Tak boleh letak ya nun je dekat ujung dia, macam tak ada alasan. Dia kena ada alasan yang tersendiri. Bila kita boleh buat, contoh nak buat ayat untuk isim tasniah kan, untuk isim yang bermakna 2 ni, bila kita boleh letak alif nun, bila kita tak boleh letak alif nun, bila tak boleh letak alif nun. Okey, inilah dia sebab-sebab dia. Dia boleh dijadikan tanda dia sebagai alif dan nun apabila tanda rafa' dia dengan apabila dia dalam keadaan rafa'. Apabila isim tasniah tersebut dalam keadaan rafa', kita boleh letak tanda dekat akhir dia sebagai alif dan nun. Kalau isim tasniah tersebut di-i'rabkan sebagai i'rab nasab dan juga jar, kita kena letak akhir dia apa? Tak boleh alif nun, kena ya nun. Tanda nasab dengan jar dia sama, kena ya nun. Bukan ya nun lah, kalau kena ya. Nun tu tetap ada. Macam rafa' tanda dia dengan alif. Kalau rafa' kalau nasab dan jar tanda dia dengan ya. Okey. Kemudian apa tanda rafa', nasab dan jarnya jamak muzakkar salim. Okey, jamak muzakkar salim pun lebih kurang macam sebelum ni kita tengok yang mana muzakkar salim ni tanda dia ada 2, waw nun dengan ya nun. Okey. Jadi waw nun kita boleh letak waw bila? Macam lebih kurang macam isim tasniah. Alif bila? Waktu rafa'. Bila boleh letak ya? Bila i'rab dia nasab dengan jar, baru boleh letak ya. Kemudian apa tanda rafa', nasab dan jarnya jamak muannas salim. Soalan yang ke-30. Muannas salim isim yang berakhiran alif ta. Tapi apa yang membuatkan perubahan i'rab? Perubahan i'rab tanda dia tu kat mana? Kita tengok. Dekat ta tu. Dekat baris ta tu ada baris apa? Contoh, kalau i'rab dia rafa', dia tanda dia kena dengan dhammah.
Apabila i'rab dia nasab dan juga jar, tanda dia dengan kasrah. Contoh kalau dia rafa' tak ada gangguan, tak ada pengacau, huruf-huruf pengacau, jadilah talibatun. Tapi kalau ada pengacau yang menyebabkan dia jadi i'rab nasab ataupun jar, dia kena ubah baris dia jadi talibatin. Macam tu. Okey. InsyaAllah kita stop sampai situ dulu untuk yang nahwu. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung lah. Okey. Kemudian kita tengok pada tasrif. Kalau bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada buku ni dekat rumah, buku Lentera Santri ni, boleh buka pada muka surat yang ke-82. Okey, 82 nombor yang ke-12. Ini adalah soal jawab untuk tasrif level yang pertama. Okey. Soalan yang ke-12. Isim fa'il tu apa? Keterangan dia. Ismul fa'il. Okey, dalam bahasa Arab dia ismul fa'il. Okey, isim fa'il ni isim yang menunjukkan makna pelaku. Contohnya, katibun, penulis. Okey, kataba makna dia telah menulis. Yaktubu maknanya sedang ataupun akan menulis. Tapi macam mana kita nak ubah pekerjaan jadi pelaku? Siapa yang menulis? Macam mana kita nak ubah dia jadi katibun, seorang penulis. Isim yang menunjukkan pelaku lah. Okey, contoh dia katibun, maknanya apa? Penulis, orang yang menulis. Okey. Kemudian yang ke-13, isim sifat musyabbihat ni apa? Dia sifat yang serupa dengan isim fa'il. Contohnya apa? Hasanun, tampan dan bagus. Tampan ataupun bagus. Yang ke-14, isim tafdil tu apa? Isim tafdil ni isim yang menunjukkan makna lebih atau paling untuk menyatakan perbandingan. Okey, itu isim tafdil. Okey, contoh dia apa? Faridun a'lamu min Zaidin. Farid itu lebih pandai daripada Zaid. Tengok ada perbandingan. Perbandingan antara Farid dan Zaid. Dari segi apa? Kepandaian. Okey. Pengetahuan lah. Kemudian yang ke-15. Sirat mubalaghah tu apa? Okey, sirat mubalaghah ni dia adalah isim fa'il yang menunjukkan makna sangat, maha atau banyak. Maknanya kita tengok contoh dia, hasanun akulun. Okey, hasanun akulun maknanya apa? Hasan banyak makan. Dia boleh ada banyak, makna sangat, maha ataupun banyak. Contoh, Allahu akbar. Akbar, Allah itu maha besar. Macam tu. Itulah sirah mubalaghah. Yang ke-16, isim maf'ul tu apa? Isim maf'ul ni dia adalah isim yang menunjukkan penderita. Penderita tu apa? Yang dikenai pekerjaan. Contohlah, Farid memukul Zaid. Farid tu ismul fa'il. Farid tu yang pemukul. Dia orang yang pukul. Siapa yang dipukul? Zaid. Zaid tu yang kita panggil dia sebagai ismul maf'ul. Dia penderita. Dia yang kena pekerjaan tu. Macam saya makan nasi, yang makan tu saya. Isim fa'il tu saya. Tapi ismul maf'ul tu siapa? Siapa yang kena makan? Nasi tu yang dimakan. Okey. Okey, itu contoh isim maf'ul lah. Kalau nak contoh dia ada mansurun, ditolong. Maknanya yang ditolong. Kemudian isim makan pula. Okey, isim makan tu apa? Dia adalah isim yang menunjukkan tempat pekerjaan dilakukan. Okey, isim yang menunjukkan tempat pekerjaan dilakukan. Contohnya matbakhun. Isim makan bukan, kalau Melayu kita makan-makan. Kalau bahasa Arab, makan ni maknanya tempat. Makan ni bahasa Arab lah, makan yang ni. Dia isim yang menunjukkan makna tempat pekerjaan dilakukan. Contohnya apa? Matbakhun. Asalnya daripada kalimat tabakha ya tabakhu, maknanya memasak. Tapi dia jadi kepada sirat isim makan, dia jadi matbakhun, tempat memasak. Okey. Okey, insya-Allah tasrif yang terakhir sekali ada isim alat, yang mana isim alat ni dia adalah isim yang menunjukkan alat lah. Contohnya apa? Miftahun. Okey, miftahun ni kalau secara terperinci maknanya alat untuk membuka. Dia daripada kalimat fataha yaftahu. Telah membuka lah maknanya. Jadi dia dijadikan sirat sebagai isim alat. Dia jadilah alat pembuka ataupun kalau kita kunci lah. Okey. Itu saja insya-Allah
Kalau bab tasrif kita akan sambung pada erti bina pada minggu hadapan. Okey. Kita akan tengok pada lagu pula. Okey, lagu pada muka surat yang ke-156 bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada buku ni dekat rumah. Pada bab yaqulu dah masuk tasrif lughawi fi'il mudhari'. Okey, yaqulu ni fi'il mudhari' kepada fi'il madi apa? Apa fi'il madi dia? Fi'il madi dia qala. Okey, macam saya cakap, kalau kita nak tahu fi'il mudhari' itu bina apa, kita kena tengok fi'il madi je, senang je. Fi'il madi dia apa? Qala. Okey, qala tu apa? Okey, macam ni kita nak tahu qala tu bina ajwaf. Sebab apa? Bina yang ain fi'ilnya berupa huruf illat. Qaf tu huruf sahih. Alif dekat tengah qala kan. Alif tu huruf illat. Tu dekat ain fi'il. Lepas tu lam fi'il, huruf sahih. Okey. Kemudian okey, kita cuba sama-sama lah nyanyi yaqulu. Tasrif lughawi untuk kalimat yaqulu. InsyaAllah boleh cuba sama-sama tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada dekat rumah yang sedang menonton live ataupun ulangan kita ni, boleh cuba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yaqulu huma yaqulani hum yaquluna hiya taqulu huma taqulani hunna yaqulna anta taqulu antuma taqulani antum taquluna anti taqulina antuma taqulani antunna taqulna ana aqulu nahnu naqulu ana aqulu nahnu naqulu ana aqulu nahnu naqulu. Lagu dia macam ni lagu dia agak tenang sikit sedap didengar lah. Kita cuba ambil contoh yang lain, contoh bina ajwaf yang lain. Kita ambil contoh yasumu, sama yasumu bina ajwaf. Huwa yasumu huma yasumani hum yasumuna hiya tasumu huma tasumani hunna yasumna anta tasumu antuma tasumani antum tasumuna anti tasumina antuma tasumani antunna tasumna ana asumu nahnu nasumu ana asumu nahnu nasumu ana asumu nahnu nasumu. Soma yasumu pun bina ajwaf juga dia maknanya berpuasa. Okay, last kita ambil contoh yatubu. Tabah yatubu maknanya bertaubat. Huwa yatubu huma yatubani hum yatubuna hiya tatubu huma tatubani hunna yatubna anta tatubu antuma tatubani antum tatubuna anti tatubina antuma tatubani antunna tatubna ana atubu nahnu natubu ana atubu
Nahnu natubu, ana atubu, nahnu natubu. Okey. Kita akan ambil yang bina ajwaf. Yang tadi ajwaf waw, yang lagi satu ni ajwaf ya pula. Ajwaf ya dikasih contoh yasiru Huwa yasiru, huma yasirani, hum yasiruna, hum yasiruna. Hiya tasiru, huma tasirani, hunna yasirna, hunna yasirna. Anta tasiru, أنتما تسيران أنتم تسيرون أنتم تسيرون أنت تسيرين أنتما تسيران أنتن تسيرنا أنتن تسرنا أنا أسير نحن نسير أنا أسير نحن نسير. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, bina ajwafiyah dan bina ajwaf waw, cara penasrifan untuk tasrif lughawi dia tak sama sebab tu dia membezakan. Sebab itulah kena bezakan ajwaf waw dengan ajwafiyah. Sebab dia punya cara tasrif dia lain, kaedah dia lain Okey, kita sambung lagi yabi'u. Kita ambil contoh yabi'u daripada kalimat ba'a yabi'u. Bina ajwafiyah. Makna ba'a yabi'u ni menjual lah. Okey. Huwa yabi'u, huma yabi'ani, hum yabi'una, hum yabi'una. Hiya tabi'u, huma tabi'ani, hunna yabi'na, hunna yabi'na. Anta tabi'u, antuma tabi'ani, antum tabi'una, antum tabi'una, anti tabi'ina, antuma tabi'ani, antunna tabi'na, antunna tabi'na. Ana abi'u, nahnu nabi'u, ana abi'u, nahnu nabi'u. Okey. Kemudian kita stop dulu kat sini. Kita stop sampai bina ajwaf waw dan ajwafiyah. Kemudian kita akan sambung pada lagu untuk tasrif istilahi pula. Okey. Kita tengok pada muka surat yang ke-161 bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada buku. Nombor yang kelima kalimat rabba yurabbi. Ini tasrif istilahi daripada fi'il madhi sampai ke zaraf zaman dan makan. Okey. Lagu ni dia ada dua jenis lagu. Kita akan ambil satu lagu. Saya memula akan ambil satu lagu lah. Sebab lagu yang kedua ni lagu dia agak lambat. Lambat bukan sebab apa, sebab lagu dia ada banyak ulang. Dia akan ulang-ulang balik. Kita akan hafal guna lagu yang cepat. Yang mungkin dah masuk last sekali, saya akan bagi tahu lagu yang lagi satu tu lah, yang panjang tu Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat rabba yurabbi. Rabba yurabbi tarbiyan tarbiyatan tarbaan tirbaan murabban fahuwa murabbin wa dhaka murabban murabban rabbi la turabbi murabban murabban. Okey, saya ulang lagi sekali. Rabba yurabbi tarbiyan tarbiyatan tarbaan tirbaan murabban
fahuwa murabbin wa dhaka murabban rabbi la turabbi murabban. Sebelum tu kita nak bagi tahu yang mana kalimah rabba ni dia adalah mauzun dan wazan dia adalah ikut wazan fa'ala yufa'ilu. Okey. Kemudian kita akan tengok kepada contoh dia, yang mana contoh dia ada sama. Okey. Sama. Okey, kita cuba tengok. Sama yusammi tasmiyan tasmiyatan tasma'an tisma'an musamman fahuwa musammin wa dhaka musamman sammi la tusammi musamman sama yusammi tasmiyan tasmiyatan tasma'an tisma'an musamman fahuwa musammin wa dhaka musamman sammi la tusammi musamman. Okey, kemudian kita tukar dengan contoh halla yuhalli. Okey. Halla yuhalli tahliyan tahliyatan tahlaan tihlaan muhallan fahuwa muhallin wa dhaka muhallan halli la tuhalli muhallan. Okey, sebelum kita pergi ke huruf nahu, kita nak bagi tahu lagu yang kedua dia lah. Okey. Kita cuba sama-sama ya lagu yang kedua dia. Rabba yurabbi tarbiyan tarbiyatan tarbaan tirbaan murabbin rabbi la turabbi murabban rabba yurabbi tarbiyan tarbiyatan tarbaan tirbaan murabban rabbi la turabbi murabban rabba yurabbi tarbiyan tarbiyatan tarbaan tirbaan murabbin murabban rabbi la turabbi murabbin rabbi la turabbi murabban. Lagu dia panjang lah, lagu dia ulang lah. Daripada fi'il madi pergi ke zaman makan, dah habis zaman makan dengan zaman pergi ke fi'il madi balik. Macam tu. Tuan-tuan dan perempuan nak ulang, nak pakai lagu tu pun boleh juga. Tak ada masalah. Terpulang mana yang selesa, boleh. Kemudian kita tengok pada bab huruf nahu, yang mana huruf nahu ni ada amil nasab lah. Amil nasab ni kita belajar pada level yang ketiga lah, tak silap saya, pada buku tabel Nahwu Al-Fatih. Dia akan menjadikan fi'il mudhari' selepas dia sebagai nasab, i'rab nasab. Okey, cuba sama-sama. An lan idzan kailam juhud hatta fa jawab au ma'iya. An lan idzan kailam juhud hatta fa jawab au ma'iya. Lagi sekali. An lan idzan kailam juhud hatta
فجواب أو معي أن لن إذا كي لم جهد حتى فجواب أو معي. Okay, insyaAllah sampai situ dulu untuk kelas kita pada petang ini. Jadi kami mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan semua boleh faham lah. Kalau tak boleh faham, cuba ulang lagi playlist kita. Dan insyaAllah yang minta maaf lah atas ada tersalah bahasa, terkasar bahasa, ataupun ada kelemahan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Minta maaf atas segala kesilapan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.